forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu Kelantan mohon 8 bilion daripada Kerajaan Persekutuan untuk selesaikan masalah air mereka. Kita baca sedikit detailnya. Permohonan awak Kelantan untuk RM 8 bilion bagi menyelesaikan isu air di negeri itu ditolak kerana kerajaan perlu meneliti secara tepat keperluannya, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum perjanjian itu dibenarkan. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir isu air Kelantan ini. Di akhir kita komen macam biasa. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan, dia ada bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membincangkan permasalahan tentang air Kelantan Sdn Bhd, di mana warga di Kelantan dah tak tahan dah. Saban hari airnya seperti air TO, seperti teh susu. Teh tarik lah saudara, memang berkarat teruk. Jadi dia adakan pertemuan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa pihaknya bersetuju, tak ada masalah. Kerajaan pasti akan berusaha untuk menangani permasalahan air di Kelantan. Tapi bagaimanapun, kalau mengikut perbincangan, saya difahamkan bahawa AKSB minta 8 bilion ringgit. 8 bilion itu, sebab itu akhirnya perbincangan itu tidak dapat diteruskan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata mestilah dikaji semula. Ini kerana saya lihat apakah dengan adanya pertemuan itu tiba-tiba digandakan, dinaikkan jumlah, sedangkan bajet awal perbelanjaan adalah sebanyak 5.3 bilion. Bagaimana pula bila ada pertemuan nak bincang Perdana Menteri itu naik 8 bilion. Dalam apa kiriman yang saya dapat, saya lihat saya antara program pengurangan NRW harganya 1.7 bilion. Kemudian program pembangunan takungan pinggiran sungai 2.1 bilion. Program Bina Era Mini, secara IRA Mini 120 juta. Program Bina IRA baru 740 juta. Program menaik taraf IRA sedia ada 300 juta. Program pengurusan aset 70 juta. Jadi jumlah keseluruhannya cuma 5.03 bilion. Jadi kenapa pula yang diminta 8 bilion lebih? Jadi lebih dekat 3 bilion saja. Ini yang saya kata kenapalah dia orang ni. Minta yang betul lah. Kalau 5 bilion lah. Sebab itu mungkin lah. Saya tak kata itu ditolak. Tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minta supaya benda ini dikaji semula. Dalam keadaan Perdana Menteri dia tegas untuk sentiasa tidak mahu melihat berlakunya ketirisan dan wang rakyat harus dibelanjakan mengikut yang ditetapkan. Bukan boleh sembrono, saudara. Saya juga menerima kiriman. Hari ini saya nak cerita sikit-sikit tentang kemelut, kepincangan, saudara. Apabila saya melihat dalam media sosial yang dihantar kepada saya, menurut CEO ataupun ketua pengarah Syarikat Penerbangan Malaysia, iaitu Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman. Dalam culipannya dia menyatakan sewaktu beliau bersara, MAS ada mempunyai simpanan sebanyak 5 bilion ringgit. MAS, waktu beliau tinggalkan syarikat MAS, masa itu lapangan terbang di Subang dulu saya. Bila beliau meninggalkan syarikat penerbangan Malaysia Airlines, itu MAS, menurut Tan Sri Abdul Aziz Rahman, dia meninggalkan simpanan sebanyak 5 bilion ringgit saja. Tetapi syarikat itu telah dihancurkan oleh legasi Datuk Mahathir dengan membawa masuk CEO ataupun ketua-ketua pegawai eksekutif kroni yang mengakibatnya MAS kerugian sehingga 12 bilion ringgit. Jadi kita harus fikirkanlah secara dalam keadaan begini. Waktu diwujudkan MAS, diusahakan, MAS dia dulu bersama dengan syarikat penerbangan Singapura. Kemudian Malaysia Airlines dulu MSA, Malaysian Singapore Airlines. Kemudian bila berlaku pemisahan antara Malaysia dengan Singapura, kita mewujudkan syarikat kita sendiri. Dan orang yang bertanggungjawab untuk membangunkan syarikat Malaysia Airlines ini, MAS ini adalah Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman selaku pengarah urusan. Kemudian tukar pada CEO jawatannya saya. Dan beliau meninggalkan 5 bilion ringgit. Tiba-tiba sekarang ni katanya CEO itu akibat mengganti ramainya CEO, akhirnya
Sehingga kini 12 bilion ringgit emas. Berhutang, bukan naik. Itu keadaannya. Dalam keadaan begini kita masuk segmen politik, saudara. Kerana kalau kita melihat dari 3 pilihan raya yang lalu, warga orang Melayu kita yang berpecah belah, saudara. Warga daripada masyarakat India, daripada masyarakat keturunan Cina, mereka padu, saudara. 3 kali mereka menolak Barisan Nasional. Malahan majoriti yang kita harapkan daripada mereka tak dapat. Meskipun UMNO ada dia punya wakil daripada MCA, tapi ternyata warga mereka telah pun menolak calon-calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional, walaupun daripada keturunan Cina, itu daripada parti MCA dan MIC, saudara. Jadi keadaan begini kita harus memikirkan secara jelas dan tuntas. Memang benar banyak orang minta supaya kita bertanding secara solo. Kalau bertanding secara solo, bukanlah artinya kita berada dalam kesepakatan bersama. Dan kabarnya, saudara, Pakatan Harapan, kabarnya lah, ini bukan betul lagi, saudara, masih lagi dalam perbincangan, kabarnya di negeri Selangor. Selangor ni adalah tumpuan. Sebab ada orang mengatakan mereka boleh dapat 33 kursi. Saya senyum saja, saudara. Nak dapat macam mana? Tapi kabarnya Pakatan Harapan telah pun menawarkan kepada Barisan Nasional, khususnya UMNO, sejumlah 10 kerusi untuk ditandingi. Bagaimanapun pemimpin UMNO Barisan Nasional berhasrat kalau boleh hendakkan 17 kerusi. Ini jadi perbincangan yang belum tuntas sepenuhnya. Antara kursi-kursi yang disebut untuk diminta oleh UMNO adalah kursi Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis, Kuala Kubu Baru, Dengkil, Sungai Rama dan Sentosa. Kabarnya lah, saudara, ini bukan benda yang betul, tapi saya dengar-dengar begitu kawan-kawan bagi tahu. Kalau Dul Sungai Kandis dulu, Datuk Lokman bertanding selepas pilihan raya umum, tapi UMNO kalah. Kalah kepada calon daripada Perikatan Nasional, tak silap saya. Kemudian Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru ni tentulah kalau nak diberi pun mungkin UMNO minta supaya dapat diagihkan kepada calon daripada MCA. Tapi kursi Kuala Kubu Baru ini dimenangi oleh calon daripada DAP. Begitu juga Dengkil. Sungai Ramal pula, kursi itu dimenangi oleh Amanah. Bagaimana Amanah bertoleransi? Kalau Amanah berlapan dada, tak apalah, hampa bertandinglah. Jadi sebab pembagian kursinya antara Amanah dengan Pakatan dengan Barisan Nasional, masing-masing dapat 10 kursi. 10 Amanah, 10 UMNO dan 19 Pakatan Harapan. Itu Perikatan Parti Keadilan. Itu je dapatan saya. Ini kabar-kabarnya lah, saudara. Jadi 10 kerusi yang kononnya ditawarkan kepada UMNO adalah Sungai Air Tawar, kemudian Sungai Panjang, Ulu Bernam, Sungai Burung, Jeram, Kuang, Gombak Setia, Semenyih, Pai Jaras. Saudara, itu antaranya, dan termasuk Dengkil juga, saudara, rasanya. Jadi kalau keadaan begitu, kalau 10 kerusi ini, bagi saya lah, sebab itu hari kita cuma menang 5 kerusi saja. Tak tahulah, saudara. Bagaimanapun saya mengucapkan selamat berjuang lah kepada Datuk Seri Megat Zulkarnain selaku Ketua Perhubungan UMNO Selangor. Bersilatlah cari jalan macam mana. Tapi kadang-kadang saya merasakan nak berebut-rebut pun tak guna juga. Yang paling penting kita pasti menang. Itu je yang penting. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Banyak sangat ni. Kerajaan Kelantan minta sampai 8 bilion ni. So bagi saya, kalau kerajaan Persekutuan nak bantu pun, walaupun lah di Kelantan tu, Kelantan tak menyokong PMX, tak menyokong kerajaan Paduan, kau nak bantu sangat pun, bantu daripada kerajaan pusat lah. Kerajaan pusat yang meneliti projek tersebut, yang selalu kepada contoh bagi kepada wakil-wakil kerajaan pusat JKR ke untuk menjalankan projek. Janganlah kerajaan pusat bagi dekat AKSB, kerana dalam AKSB yang seperti tular sekarang ni, kebanyakan dalam tu semualah wakil-wakil PAS yang berada dalam AKSB tu. So lebih baik berapa jumlah ke, contoh 5 bilion ke, bagi pada JKR yang buat bau. Janganlah serah pada kerajaan Kelantan duit ni. Okey, mari kita terus menyokong kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim.